juga hadirat Allah sekalian. Ni. Terlebih dahulu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi sambung masa hayat hidup kita atas dunia ni. Allah Subhanahu wa taala masih lagi bagi masa pada kita untuk berada atas dunia ni lah. Dia juga untuk berada dalam masjid tempat azan diazankan. Mudah-mudahan kita berharap sentiasa Allah Taala saat ini bagi kekuatan pada kita, bagi masa pada kita untuk boleh amal akan sunnah Nabi lah, maya jemaah mudah-mudahan lah. Sehingga tu masa Allah Taala menjemput kita untuk mengantar dia insya-Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi masa Allah Taala untuk bersama-sama berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di kalangan pendapat ulama berbeza, ada yang kata 9, ada yang kata 12. Tapi tak apalah, maknanya kita Ta'ala masih lagi panjang umur kita untuk berada dalam bulan berawal ni. Mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kita dapat ambil kebaikan daripada keberkatan dengan adanya bulan berawal. Dalam kitab Fathul Bari jilid 2 ada bagi Nabi SAW tanya para sahabat, wahai sahabatku, mun amal kedak? Ada beberapa amalan yang mana kalau amal amalan itu dilipat kali ganda dari segi pahalanya, ganjaran pahalanya. Maka kata ulama, katanya para sahabat, "Nuklah ya Rasulullah." Gapo dia? Nabi kata, orang yang boleh menahan sejuk pada waktu pagi, boleh tahan diri dia pada waktu pagi untuk mengambil wuduk, untuk ambil air semaya, tahan diri, dan dia boleh mengerjakan 2 rakaat semaya. Maka orang ni Nabi kata akan boleh lipat kali ganda dari segi ganjaran dia. Kata ulama, paling-paling kurang kita boleh ambil air semaya lepas azan diazankan dan semaya subuh 2 rakaat, paling kurang lah. Kalau kita mampu lagi untuk mari awal, boleh semaya tahajud tu yang terbaik untuk amal akhir hadis ni. Kalau kita ni tak pelik adanya heater dan sebagainya, kalau sejuk ambil air semaya dengan heater tu. Tapi maknanya orang yang boleh menahan diri sejuk pada waktu pagi itu merupakan pengorbanan sangat besar untuk kita nak boleh ke pahala ganjaran itu. Aku kata ulama paling-paling kurang kita boleh semaya subuh selepas tok bila bel. Bukan kata bangun pukul 7 nak maya subuh. Tak termasuk dalam hadis tu lah. Tak, mudah-mudahan kita dapat kebaikan lah. Yang kedua katanya Nabi SAW, Nabi kata orang yang mari jalan kaki ke masjid, setiap langkah dia akan diampunkan dosa, akan diberi pahala kebajikan dengan kita kata jalan kaki. Dan kita lah ni jarang jalan kaki dekat-dekat lah. Mana jauh-jauh tu dengan basikal, dengan motosikal dan sebagainya, kereta dan sebagainya, lagu mana? Maka kata ulama juga dikira dari segi pahala mari tu. Cuma nak lawan pahala orang hok mari jalan kaki ke masjid dah lawan lah. Banyak pahala dia sebab hadis kata gitu. Maka kata ulama serupa juga dengan kita bersugi ataupun orang panggil gosok gigi lah, senang.
Kata ulama, nak lawan pahala orang bersugi dengan kayu sugi, tak boleh lawan. Dengan kita guna batai keduduk, mayenyo, dengan guna beruh gigi, tak boleh lawan pahala orang guna kayu sugi. Tu maknanya dari segi kelebihan masing-masing lah. Tak boleh lawan. Begitu juga, orang yang mari jalan kaki ke masjid, kita dengan berkenderaan, kita kereta sikam-sikam juga dikira sebagai pahala. Tapi nak lawan dengan orang yang mari jalan kaki, tak lawan, banyak pahala dia. Kata ulama. Dan ketiga Nabi kata, orang yang boleh tunggu semaya selepas waktu semaya. Maknanya kadang-kadang kita mari semaya gorek nak balik sebab salah. Dia balik ke banyak hal pula. Dengan anak bini, dengan cucunya, dengan TB-nya, dengan banyak perkara lah. Kabar-kabar takut anyuk, kabar-kabar Isa tu tak ada nak mari. Maka kadang-kadang kita orang awal ni, boleh hamba hadis ni, orang yang boleh tunggu waktu semaya selepas waktu semaya agak ni lah. Kita mari semaya gorek nak balik sebab salah. Niat iktikaf lepas tu tak kira lah, buatlah amal-amal ibadat. Kalau orang tak mengajar, tak bolehlah baca Quran, berzikir, istighfar. Ataupun dia tahu agak satu pun, tak menyerah. Tak apa, juga dikira sebagai ibadat sebab dia naik tu niat iktikaf. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dikira sebagai pahala. Maka kadang-kadang kita orang awal ni lah, boleh yang uduh-uduh. Mana mari, maya gori, nak tunggu kau masuk waktu isyak, tunggu sebentar. Itulah akan diberi ganjaran yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mari maya subuh, tunggu zuhur, tak padai dengan tarah kita sebagai orang awal ni. Banyak perkara lagi hak kita nak buat. Kita kata hak tinggi-tinggi dari segi makam tu tak apalah. Kita kelas-kelas orang biasa, orang awal ni maknanya yang bergantung kepada asbab, maka dengan kerjanya, dengan tanggungjawab dan sebagainya, maka kadang-kadang kita ni lah mari maya gorek, tunggu kuasa tu lah. Maka kadang-kadang kita kalau orang boleh amalnya. Jadi alhamdulillah Taala masih lagi bagi pada masa kita untuk bersama-sama menyambut Maulid Rasul lah kita kata. Walaupun apa ni besok ni ngada besok cuma orang panggil pederah mula dak, baru semula pederah lah. Tak lama-lama tu takut-takut tak ingat pederah gitulah. Tak, kita betul anda juga. Maka bila suku Aus dan juga Khazraj masa tu perang dengan puak Yahudi, maka puak-puak Yahudi masa tu pakat berdoa lah. Tak, berdoa cara dia lah. Mintalah Nabi akhir zaman ni turun di kalangan bangsa dia. Sebab perih halu dengan Aus dan juga Khazraj. Tak. Maknanya dia jadi orang panggil nak satu kita kata ketua lah senang. Tak. Jadi pemimpin, nak cari pemimpin Nabi akhir zaman untuk nak tolong dia nak mengatasi atas bila perih dengan puak kaum Aus dan juga Khazraj ni. Jadi kalau sama tu jadi dia pun mintalah mudah-mudahan Nabi saat ni ambil akhir saat ni turun di kalangan orang dia. Maka dari segi firasat dia lah, dia tengok pada kitab dia, tengok pada keadaan habitat dan sebagainya, maka Nabi lahir dah. Nabi lahir dah. Maka dia goyak ke pendeta dia, bergembiralah kita puak Yahud, Nabi akhir zaman lahir dah. Maka pendeta dia kata, kita ceklah di kalangan kita ni siapa yang beranak di kalangan puak Israel, puak Bani Israel ni, siapa dia yang beranak pada malam tu. Tak kira lah, tak sama ada belah Rabi' awal kau, tapi pendapat ramai kata belah awal lah maknanya. Maka dicek-cek di kalangan bangsa Yahudi pada malam tu, seorang habuk tak beranak. Mana Ta'ala tutup untuk beranak bagi puak Bani Israel pada malam tu. Maka katanya pendeta dia, kok mana pun Nabi akhir zaman sudah lahir dah, tapi di kalangan bukan bangsa kita. Kok mana pun kita kena carilah, tak cari pun sebab bukan set kita.
Tak, bila bukan set kita ni susah lah. Maknanya dari segi nak menerima memang payah. Sebab kita tahu dah sejarah Bani Israel ni, hak puak dia sendiri pun di kalangan nabi-nabi dan juga rasul yang banyak dibunuh di kalangan Bani Israel lah. Yang banyak kena bunuh ke puak dia sendiri. Dan juga dari segi bilangannya, ramai bilangan para nabi sani di kalangan Bani Israel juga. Lebih kurang 70% tu kata ulama di kalangan para Bani Israel. Tapi ramai je kena bunuh. Sebab penentangan daripada kaum dia. Cuma dia berharap Nabi akhir zaman saat ni di kalangan bangsa dia. Tapi sebab pada malam tu adalah tutup dah dari segi beranaknya bagi Bani Israel pada malam tu, maka dia sudah yakin Nabi akhir zaman sudah lahir, maka ke mana pun kita kena cari, kena bunuh lah. Sebab bukan set kita, bukan puak kita. Susah lah. Tak, maknanya manusia dia payah untuk menerima bila bukan daripada kalangan dia. Dia berharap lama dah, duk tengok dari kitab dan sebagainya, tapi sebab bukan set dia tu, maka ke mana pun dia nak bunuh. Sebab itulah pada Nabi bila berumur 9 tahun, Nabi pergi ke Syam ataupun Syria bersama dengan pak dara dia Abu Talib. Maka seorang pendeta Kristian dak nampak pada tanda-tanda bayangan yang ada pada ilmu dia, nampak dah maknanya dari segi tanda-tanda saat ni Nabi ni Nabi akhir zaman. Dia pergi jumpa dengan Nabi, dak selok baju Nabi adanya khatam nubuwah ataupun tanda kenabian Nabi tu. Maka masa tu Abu Talib dan juga rombongan Nabi saat ni baru sapalah nak menega. Maka dia pesan pada pak dara Nabi Abu Talib tu buat klik lah mula. Kalau nampak kau sek-sek puak Yahudi ni, dia akan bunuh lah. Tak, Muhammad ni dia akan bunuh. Tu nasihat kepada pendeta Kristian. Masa tu tengah duk kalau nak buku semula tu, Nabi dia pergi masuk dalam biara lah, kita kata tak, biara puak-puak Yahudi tu. Maka kata ulama mapuh belaka dak lilin-lilin dan sebagainya yang ada dalam pada tu, mapuh belaka bila Nabi masuk di dalam biara tu. Tu ayatnya kehebatan lah Nabi kita. Apa kita jadi bersungguh tu sebab puak Yahudi bersungguh lagi nak kau Nabi akhir zaman, tapi Allah takdirkan Nabi akhir zaman saat ni daripada bangsa Arab, Nabi saat ni. Sebab dengan sebab apa bangsa Arab tu mulia? Sebab adanya Nabi Muhammad SAW. Sebab apa kita umat akhir zaman ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau ikut ikut orang panggil ikut hak dululah, senang tak? Maknanya Nabi ada dulu dan sebagainya. Tapi bila balik di akhirat, umat yang mula-mula sekali dihisap ataupun kira caranya umat Nabi Muhammad SAW. Kita lah. Sebab apa? Sebab kita dimuliakan dengan sebab adanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebab kata ulama, bila kita berada di pada mahsyar, tak ada lah maknanya dari segi pergantungan kita tak ada lah pada Nabi kita lah. Dari segi orang panggil gantung kita tu. Sebab dalam kitab tak ingat nama kitab lah kita pun. Dia cerita setiap daripada kita saat ni akan pergi jalan, orang panggil. Pergi jalan, pergi cari nabi-nabi tu. Lebih kurang 500 tahun paling kurang. Nak boleh kau jumpa nabi-nabi tu. Sebab apa? Nak minta syafaat untuk nak berhenti penderitaan kita di padang mahsyar. Nak berhenti penderitaan kita tu. Tak dengan kita kata panahnya, dengan air peluhnya, dengan ramai orangnya. Banyak perkara lah. Tak. Sedangkan masa kita dibangkit saat ni, dalam hadis sahih, dalam hadis Nabi kata ada di kalangan kita saat ni yang mana jalan ikut kepala dulu, ada juga. Tak, Nabi kata. Maka sahabat tanya,
lagu mana ya Rasulullah jalan ikut kepala dulu. Dak kita ni jalan ikut kaki. Nabi kata Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, kalau atas dunia kita panggil kaki untuk boleh jalan, maka tak mustahil di akhirat kepala boleh jalan. Tu Allah Taala lah boleh buat. Lagu mana cara jalan wallahu alam lah. Dak lagu mana cara japi kaki ke atas lah. Dak mana mungkinlah dengan sebab amalan-amalan kita saat ni yang menyebabkan kita jadi gitu. Maka dengan sebab kita kata lamanya masa kita untuk berada di pada mahsyar, sebelum tu kita berada di orang panggil tempat persinggahan. Tu berapa puluh tahun dah, yakni di alam barzah kita berada saat ni. Tak tahu pun maknanya tak tahu lama mana dah berada di alam barzah tu. Sebab orang yang terakhir sekali mati bersama dengan hancurnya dunia ni juga akan ada alam barzah, juga akan ada masa dia berada dalam kubur tak ni. Tak, kita tahulah wallahu a'lam lah maknanya berapa lama akan berada di alam kubur tak ni. Tak. Tu pun semua orang saat ni sudah pasti akan disoal, akan dihipit kubur dan sebagainya. Tu pun maknanya kaulah tidak moleknya amalan kita, maka sudah pasti kita saat ini akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah dibangkitkan daripada mahsyar. Tu tak tahulah mana kita berada tu. Semua saat ini bergantung kepada amalan kita lah. Tak. Cuma janji Nabi kita Nabi Muhammad SAW, janji dia orang-orang yang beriman sudah pasti akan dapat menyelamatkan diri di akhirat. Setelah hadis sahih dak Nabi royak ada di kalangan orang Islam yang dimasukkan ke dalam neraka. Dia jumpa dengan saudara dia orang kafir dalam neraka tu. Orang kafir saat ni kenal lah dia tu. Maka orang kafir saat ni tanya, tidak ustaz ni, tidak ayah haji ni, tidak tu imam ni, tidak demo tu ni. Orang kafir tu tanya, ahli orang Islam atau orang beriman saat ni yang berada dalam neraka kena bakar neraka sekali dengan orang kafir saat ni. Maka jawab kawan tu, ayalah kita lah. Dah kata Islam. Dah kata apa ni Islam tu maknanya agama ya Ta'ala. Kenapa maksud neraka juga pun kita nya? Maka katanya orang beriman saat ni, yalah kita lah, duk kita lah. Tak makna tak kira lah siapa-siapa pun, tapi maknanya kita lah orang beriman tu. Lepas tu mana duk sekalian kita ni. Ni maknanya kesilapan kita dululah. Mana buat perkara-perkara yang tak molek, buat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah Taala, tinggal akan perkara-perkara yang disuruh. Maka inilah maknanya orang panggil keputusan Allah Taala kita kena azab lah. Tak kita kena azab lah. Tapi mudah-mudahan kata orang beriman tu, mudah-mudahan dengan keimanan yang kita ada ni, dengan keimanan yang kawan ada ni, mudah-mudahan Allah Taala akan satu masa akan ampun dosa kawan ni, dia juga akan dapat masuk syurga lah. Maka Nabi kata masa tu, tak, Allah Taala suruh malaikat jadi saksi. Tu tengok tu. Tak. Musaksilah hari ni bahawa aku ampun dah dosa orang-orang yang beriman tu. Wahai malaikatku, mugi ambil lah dok kawan tu saat ni, mugi ambil duduk dalam aku tu masuk dalam syurga. Habis dah dari segi masa untuk berada dalam neraka dah habis dah. Maka bila kawan ni diambil oleh Allah, oleh para malaikat masuk dalam syurga, maka berkatalah ahli neraka saat ni, Allah berutungnya kau dulu kita Islam juga. Gitu. Tak katanya ahli kafir tu. Sebenarnya tak tanpa pengorbanan Nabi kita, maka sudah pasti kita tidak tahu ke mana hala tuju kita tu. Tapi dengan sebab kita boleh satu benda sangat besar ni, nikmat iman dan juga Islam, maka kita berharap ada dari segi pandangan rahmat Allah Ta'ala-nya untuk nak kita kata pandai kita dengan pandai rahmat di akhirat. Begitulah kita berharapnya. Tanpa pengorbanan Nabi, tak ke mana kita saat ni. Sebab tekad yang paling besar untuk kita berada di akhirat ialah iman dan juga Islam tu. Tekad paling besar. Tanpa hal tu, hebat kita setara mana dari segi
dunia kita, dak pegang dari segi kuasa, dari segi kemewahan, dari segi harta, dari segi kekayaan, dari segi kedudukan, dari segi pangkat, dari segi kehebatan keturunan, dari segi apa segala segi sekalipun. Bila kita sana tidak beriman, maka sudah pasti bila balik di akhirat saja orang panggil. Saja dari segi masa kita atas dunia sana. Sebab hanya orang Islam sahaja yang akan diperiksa orang panggil. Dihisap di akhirat hanya orang-orang yang kafir semua sana bila dibangkitkan daripada mahsyar tu malaikat akan tolak dia masuk dalam neraka belaka. Hak kena periksanya kita orang beriman lah. Maka masa tu bila dibangkitkan daripada mahsyar, maka semua manusia termasuk kita belaka lah. Tak pakai tunduk pala belaka, tak si nak bengah dah pala tu sebab takut dengan gapo lagi yang akan menimpa kita di akhirat tu. Dah lah tak tahan dah duduk di dalam kubur tu dari segi azabnya. Maka bila balik daripada mahsyar pula maka duk mikirlah gapo lagi azab ataupun keputusan Allah Taala atas diri kita yang mana kita ni banyak dosa tu. Maka kata ulama dalam kitab baru ingat Jauh Harul Mauhub, dia cerita lebih kurang paling kurang 500 tahun kita pergi jalan cari para nabi. Jumpa mula-mula dengan Nabi Allah Adam AS. Jumpa dengan Nabi Adam AS. Ya Nabi Adam, mu ni pok lah, pok segala manusia lah. Minta lah, boleh lah. Minta kita saat ni, boleh lah. Syafaat lah supaya berhenti penderitaan kami di pada mahsyar. Minta ke apa dia? Bukan kata minta suruh masuk syurga. Minta suruh berhenti penderitaan tu di pada mahsyar. Dengan panahnya, dalam kitab tu kata, seputung kale celuk mata retina tu. Dekat sangatlah dengan kepala kita dengan matahari. Dalam kitab tu katalah Jauh Harul Mauhub. Dengan peluhnya, dengan ramai satu kaki atas 1000 kaki. Bagaimana tahu Allah Allah ya? Dari segi masa kita, suasana kita berada di pada mahsyar tu. Azab lah, sangat azab. Dia pula peluh saat ni dia bergantung kepada amalan kita. Walaupun orang tepi kita peluh kat pinggang, tidak semestinya kita kat pinggang juga. Kemungkinan kita kat betih, kemungkinan kita dekat dada, kemungkinan peluh kita sana atas daripada hidung lagi. Bergantung kepada amalan masing-masing lah. Maka tak dapat tidaklah dari segi azabnya dengan kepanasannya 70 kali ganda matahari sana dengan tak ada bayarnya. Maka masa tu semua orang pakat nak cari Nabi belaka. Pakat nak cari orang yang boleh untuk minta syafaat. Maka selepas 500 tahun, kata ulama, dalam kitab tu kita akan jumpa dengan Nabi Allah Adam AS. Jumpa Nabi Adam dulu. Bila jumpa Nabi Adam AS, minta tolong Nabi Adam AS supaya syafaatlah berhentilah penderitaan kita di pada mahsyar. Maka kata Nabi Adam AS, minta maaf, aku dulu pernah buat silap dengan Allah SWT, tak molek-molek duduk dalam syurga, tapi aku ada buat silap. Faqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu ji'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarah. Mu ni Allah kata duduklah, ada juga pasanganmu tu duduk dalam molek-molek, makanlah gapo ngamo pun macam sekara aja. Wala taqraba hazihi syajarah, jangan mu dekat dengan pokok ni. So kau pergi makan, dekat pun jangan dengan pokok tu lah. Kuldi kau panggil. Jangan pergi dekat. Kalau mu makan pokok, mu pergi dekat dengan pokok tu, fatakuna minaz zalimin. Mu akan jadi orang-orang yang menzalimi dirimu sendiri. Tu apa ni? Allah Ta'ala pesan pada Nabi Adam juga Siti Hawa supaya makanlah gapo nak makan, duduk senilainya dari syurga pun jangan makan. Tapi gitulah, bila adanya iblis mari hasut Siti Hawa dan sebagainya, maka pecahlah kita kata. Bila termakan tu, maka Allah Ta'ala murkalah dengan Nabi Adam AS.
dan juga istiawa saat ni, maka kena lepaslah atas muka bumi ni. Maka dengan sebab aku pernah buat silap dengan Allah Taala, maka aku tak layak untuk doa ni. Mungkin cari Nabi lain lah, katanya Nabi Adam AS. 500 tahun nak boleh jumpa tu. Ya. Wallahu a'lam lah. Kita kira ambil hak paling dekat lah senang. Tak. Sebab dalam kitab tu kata 5 tahun ni maknanya paling-paling itulah paling-paling singkat. Ada juga yang sampai 1000 tahun, bergantung kepada amalan lah. Bergantung pada amalan kita pada atas dunia ni. Tak. Maka selepas jumpa dengan Nabi Adam AS, maka 500 tahun pula lah. Tak barulah jumpa dengan Nabi Nuh AS. Tak, kita pun jumpa Nabi Nuh, minta ya Nabi Nuh, tak mu ni maknanya dari segi kita kata hidup atas dunia ni, dan juga dari segi dakwahnya 950 tahun, maka hebatlah. Dari segi usaha dia tu, maka kita minta lah dari segi nak minta syafaat tu lah, untuk nak berhenti penderitaan amalan tu. Tak, maka tak boleh juga. Tak, kata Nabi Nuh, aku juga pernah buat silap dulu masa aku dakwah pada kaum aku, sebab tak tahan dah. Tak, 950 tahun dengan katuk telinganya, dengan selok kainnya, dengan ejeknya, dengan pelin, ada berlaku lah. Tak, moga buat kapal atas bukit. Tak, orang buat kapal laut, kita buat kapal atas bukit. Mana ada berlaku lah dari segi ejek ke, dari segi pelinnya, dari segi makin hamum dan sebagainya, banyak perkara lah. Maka tak tahan dah Nabi Nuh saat ni. Maka Nabi berdoa dengan Allah Taala. Tak. Qala Nuhu rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu 'ibadaka wa la yajidu illa fajiran kaffara. Surah Nuh. Nabi Nuh doa dengan Taala, ya Allah, hari ni mu kena hapus belaka, mu kena hapus ni maknanya matilah, dan mu kena hapus belaka mana-mana orang yang tidak beriman hari ni, ya Allah, mu kena hapus belaka. Tak. Sebab kalau mu taruh seorang, walaupun seorang mu taruh, maka sudah pasti dia akan menyesatkan orang yang beriman tu. Tu maknanya Nabi Nuh berdoa dengan Allah Taala supaya hapuslah, tak senang agak matilah. Sebab itulah datanya apa itu Allah Taala supaya dia naiklah, tak dia buat apa? Buat perahu gapo banyak perkara lah. Tak. Lepas naik lepas tu barulah turunnya air daripada langit dan juga tubik daripada bumi. Sehingga apa ni? Ya bunayya yarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Maknanya panggillah ya bunayya tu irkam ma'ana. Wahai anak aku, tak, marilah dekat dengan aku ni, naik atas kapal lah senang. Tak. Tak, kalau mu tak senang atas kapal ni, mu tergolong dari orang kafir lah, maknanya gitu. Tapi anak Nabi Nuh tak dengar. Nu bukit ada lagi kata ni. Nak bukit tinggi ada nu, onggap ke bukit. Tak. Mari ombok sapuh tergelar. Tak. Anu yak nak gana. Maka Nabi Nuh kata, Allah Taala kata, tu maknanya anak yang diberi pinjai sementara sahaja. Sedangkan di saat ni bukan daripada golongan mu tu. Tak, cuma dipinjai sahaja, bukan golongan mu tu. Tak sedih lah. Maknanya gitu. Maknanya gitu dah. Maka kata Nabi Nuh, dengan sebab aku saat ni pernah buat silap, maka aku tak dapat juga. Begitulah. Tak. Kata ulama, kita pergi belakang Sayyid Nabi tu, cuma dalam hadisnya lepas pada tu kita pergi jumpa pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku juga pernah buat silap. Aku tak boleh nak apa ni, mendoa ke syafaat bagi umat aku, bagimu, aku mumu. Katanya kita semua atau semuanya umat masa tu muni dak, maknanya Khalilullah. Maknanya siapa setara tu dari segi makam dia tu. Aku pernah buat silap 3 perkara. Dia kata, yang pertama masa Raja Namrud buat keramaian ataupun
buat ni lah acara-acara makan dan juga hiburan ni lah. Maka aku buat sakit perut. Bila askar-askar pergi tanya tu, apa yang dalam? Aku ni, Ibrahim. Bapa tak pergi pak keramayannya? Sakit perut, dia kata. Sakit lah, sakit. Dia kata sakit. Kata ulama, ada dua perkara. Sama ada sakit sungguh, ataupun sakit hati dengan perbuatan kaum masa tu yang kita kata yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala itulah. Maknanya dia tu sakit. Tak apalah kalau sakit kak. Apa ni tak sogilah. Tak. Lepas tu bila balik kepada kerajaan, kejut berlakulah sebab Nabi Ibrahim dia pergi katok tokong tu. Katok tokong tinggal kapok hok besar. Ko tekuk hok besar tu, patung hok besar. Maka bila balik saat ni kejut berlakulah bila balik kita kata balik buat dosa gak no taubat mulalah depan Tuhan dia tu. Maka bila balik saat ni kejut bila tengok patung tu kena kerak belakang tinggal hok besar duk kapok saat ni sakut tekuk. Dak, maka saat ni kata tak ada orang lain dah. Mentera kata sore je tak mari sat kita ni. Ibrahim sore tak mari. Dak, Nabi Ibrahim sore tak mari. Panggil dia mari sini. Muka buat ni. Tak buat tu tengok kapuk tu sakut tekuk tu. Hak tu dia buatnya kata. Dia temu tahu gedak wahai Ibrahim, gau ni tak boleh nak gerak gapo ni. Tak nak gerak dah mu sembah tu. Ni mu ni. Mu dah. Mu dah dari segi hak katok tu ni. Maka kita kata regak-regak nak bakar lah. Tak bila nak bakar dalam tu dak masa apa ni duk kena ikat gapo tu malaikat Jibril dak nak orang panggil menawarkan diri lah tak say Nabi Ibrahim tak say tak say aku nak sebab aku ni jalan yang betul Allah Ta'ala sendiri je tolong aku. Mak itulah bila dia lepas masuk dalam apa api tu gombolan api tu kuna ya narukuni bardaun wa salaman ala Ibrahim. Wahai api dalammu sejuk sejahtera dia selamat ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa setakat tu. Maka dia kata dua kali aku nipu. Kali pertama kata sakit perut, yang kedua kata tokong tu yang katok hok besar katok kecil-kecil. Kata aku yang buat. Yang ketiganya bila Nabi Ibrahim salam lari daripada Raja Namrud pergi satu negeri lain. Tak, siapa negeri lain? Negeri ini jenis raja suka kepada bini orang. Tak, masa tu Nabi Ibrahim bawa Siti Sarah. Buat lari. Maka dia pesan pada Siti Sarah, kalau raja ni tanya, mu ni siapa? Kata, mu ni adik aku. Mu jangan wayak bini aku, wayak adik aku. Maka bila raja saat ni soal-soal, maka dia pun ikutlah, Siti Sarah ikutlah kata-kata Ibrahim saat ni. Tak, kita ni adik dia dan sebagainya. Mu saat ni pula. Kata raja tu, aku kenal mu ni bini Ibrahim. Maka dia pun kata nak buat ngenak lah, nak jamuh, nak pegang, nak buat ngenak. Tapi Allah Ta'ala apa ni sejarah doa dengan Allah Ta'ala, wahai ya Allah, muslimalah aku daripada orang ni untuk menyelamatkan iman aku. Selamatlah aku daripada raja zalim ni. Maka acu nak tokek tu jadi orang panggil sesok napah. Raja sana sesok napah. Tiga kali dia berusaha untuk nak kita kata nak ngenak lah Siti Sarah tu. Tapi Allah Ta'ala jaga Siti Sarah. Siapa setara tu. Maka dia pun kata, kalau lagu ni tak, bukan orang dah ni, mu ni. Tak, maka dia lepas Siti Sarah, maka dia pergi pulak. Seorang gundik dia nama dia, Siti Hajar. Wi kepada Nabi Ibrahim sebab maknanya ketakwanya Siti Sarah saat ni lah kita kata. Maka Nabi Ibrahim katanya ulama, inilah kali ketiga Nabi Ibrahim kita kata menipu kecek saat ni. Berdahabi ni dia kata adik dia. Mana sebab tu. Maka dengan sebab dia kali ni aku kecek menipu, maka aku tak layak untuk nak minta doa. Mu cari nabi lain lah. Dan dia kata kita pula lepas pada 500 tahun pula lah maknanya. Tak, jumpa pula dengan Nabi Musa alaihi salam. Jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, mu aku juga. Tak, aku tak boleh nak tolong juga. Sebab apa? Sebab dulu masa aku duduk istana ada puak
Bani Israel minta tolong sebab kena orang panggil sepungan kena nyanyo lah ke puak Kibti ni puak Firaun lah kita kata. Maka aku pergi tolong lah. Tak, tolong lagu mana? Tolong pelera silap nyawi napa mati kawan tu. Tak, maknanya puak alik Kibti, puak alik Firaun saat ni tak kena napa kau Nabi Musa tu mati. Dia bukan niat nak bunuh. Tak, tapi dengan sebab dia saat ni telah membunuh orang, maka dia larilah daripada istana Firaun dan juga daripada Mesir lagi. Gi lain lah, gi Madian tempat Nabi Syuaib nikah dengan anak Nabi Syuaib dan sebagainya. Maka kata Nabi Musa, aku juga tak boleh tolong sebab aku juga pernah buat silap. Mungkin Nabi lain lah. Tak. Maka dia kata, tak. Kita pergi pula dengan Nabi lain pula. Jumpa dengan Nabi Isa alaihissalam pula. Jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata, aku juga tak boleh nak tolong juga. Sebab apa tu? Sebab ada setengah banyak kata, dia duduk dia aja. Tak, bila orang tanya tu buat apa, buat silapmu tu. Hidup dia. Ada setengah banyak kata, dia saat ni, dia kata dengan sebab orang tu duk sembuh aku, duk kata aku ni Tuhan. Tak, mana puak-puak dia lah, puak-puak Kristian tu lah. Tak, duk sembuh aku, duk kata aku ni Tuhan, maka aku tak layak untuk nak memberi syafaat pada hari ni. Mu pergi jumpa ataupun pergi cari Nabi lain lah. Tak, maka kita kira lah 25 orang rasul untuk kita cari jarak masa paling kurang tu. Tak, 500 tahun masa dia, maka sudah pasti satu masa yang sangat lama untuk berjumpa dengan Nabi kita. Ngelah sekali. Tak, ngelah sekali barulah kita berjumpa dengan Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita duduk natika, yang kita duduk sanjung nama dia, yang kita sebut sallallahu alaihi wasallam bila sebut nama dia tu, inilah Nabi kitanya. Bila kita sapa kepada Nabi, maka Nabi tanya, "Mu nak gapo?" Tak. Nabi kenal ke kita? Kata ulama, Nabi kena pada air semaya yang kita ambil tiap-tiap hari itulah. Banyak mana kita membasahi tubuh kita dengan air semaya, maka luah itulah akan bersinar bercahayanya anggota kita. Kalau kita ambil semaya ke mazhab kita ke dah yang ke mana paling kurang tiga apa ni? 3 helai ke? 3 helai lah. Kalau mazhab lain tu dia pun habis sepala tu. Tak. Mungkin dari segi ceruh anggota wuduk yang terkena tu luah sikitlah. Tak. Kita saat ni kemungkinan sikit sebab kita ambil sikit sekali. Tak. Ambil hak sikit sekali dari segi masa wuduk tu ataupun masa di kepala tu. Tapi tak apalah. Tak. Tidak ada masalah tu. Tapi dengan syarat Nabi kenal kita. Maka bila kita minta dengan Nabi Muhammad SAW untuk berdoa untuk orang panggil syafaat kubra, orang panggil untuk nak bertinya penderitaan kita di pada mahsyar. Maka Nabi pun sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, meta kau sujud tu. Kata ulama, start daripada tuk kotik ataupun tuk email naik pegang tokak tu, wi assalamualaikum, siapa kau habis semaya Jumaat. Agak-agak berapa minit. Masa Nabi sujud tu untuk nak minta syafaat permohonan dengan Allah Ta'ala untuk diperkenalkan. Lama jugalah. Tak. Tu kita kata Nabi kita tu. Tak. Nabi yang terakhir, Nabi Ulul Azmi nombor 1 lah Nabi kita. Nabi yang banyak menerima tentangnya, Nabi yang paling dimuliakan. Tak ada lah Nabi kita. Tapi nak boleh ke Allah Ta'ala terima kita kata permohonan tu siapa setara tu, bukan masa yang semata untuk Allah terima. Tak, start daripada tu email tu wi assalamualaikum nak baca khutbah siapa kau habis semaya Jumaat. Kiralah berapa minit Nabi kita sujud dengan Allah Ta'ala untuk nak mohon. Maka menguhlah wahai Muhammad, tak memintalah gapo mu nak minta pada hari ini. Ya Allah, aku nak muakaklah dari segi penderitaan di pada mahsyar. Berhentilah. Senang orang panggil syafaat kubra. Kata ulama, Nabi diberi ne syafaat Nabi diberi.
Dak, ni syafaat yang besar-besar Nabi dibenarkan masa tu. Wahai Muhammad, dak. Maka bila Nabi doa untuk syafaat kubra tu, barulah berartinya penderitaan kita di pada mahsyar yang beribu-ribu tahun tu. Tahulah dak setara mana kita kata dari segi keadaan kita masa tu, wallahu a'lam lah. Dak, maknanya gitu. Maka bila berhenti tu barulah setaknya neraca ataupun timbangan amalan. Bukan berhenti bila masuk syurga lalu dak. Berhenti penderitaan barulah startnya kira amalan baru. Dak. Maka untuk mendapat syafaat kubra ni bukan senang, hanya Nabi kita saja yang diberi lesen oleh Allah SWT untuk menerima permohonan tu. Nabi kita sahaja. Maka tak dapat tidaklah kita kena bersyukur dengan Allah SWT. Syafaat kedua yang diberi oleh Allah SWT kepada Nabi ialah untuk nak memasukkan orang Islam ke dalam syurga tanpa hisap. Syafaat kedua. Bila Nabi sujud tadi, maka Allah Ta'ala perintah pada Nabi, pilihlah Muhammad berapa orang yang mana boleh masuk syurga tanpa hisap. Kata ulama 75,000 orang. Agak-agak ramai sikit. Dengan kita jak daripada Nabi 1400 tahun lebih tu, tak tahu kau bila nak kiamat tu, 75,000 orang sahaja yang dapat masuk syurga tanpa hisap. Agak-agak ramai kau sikit. Sikit jawapan dia. Sikit. Jawapan dia sikit. Bila Nabi cerita pada para sahabat, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, ya Rasulullah, tak boleh minta kau tambah sikit, ekstra sikit, tak boleh minta kau. Mana minta tambah kota orang panggil. Tambah kota dengan Allah Taala untuk nak ramai sikitlah. Maka Nabi pun minta. Maka Nabi kata diberi tambah sedemikian itu. Maknanya kemungkinan 75,000 juga. Tak. Maka kata ulama, kalaulah kita nak ikut zon lah, ikut kawasan Asia Tenggara lah senang. Tak. Kalau 75,000 tu lebih kurang kalau ikut zon ni, ikut zon Asia Tenggara. Kita ni lah dia panggil Asia Tenggara, orang panggil. Kalau ke Arab ni Asia Barat. Maka kata ulama 75,000 saat ni lebih kurang 400 orang sahaja ya, kalau Asia Tenggara ni lah, kalau lah ikut zon. Kalau lah dibagi ikut zon, maka hak layaknya kita Asia Tenggara ni bukan Malaysia, Asia Tenggara. Maknanya campurlah Singapura, Thailand mana nu lebih kurang 400 orang sahaja yang layak masuk syurga tanpa hisap. Maka ramai kau sikit. Sikit sebenarnya. Maka tak dapat tidaklah. Kata ulama, perlunya kita saat ni kita kata ambil orang panggil ambil kebaikan daripada ulama-ulama yang lama tu. Sebab itulah kata ulama kita saat ni belajar kitab Munatul Musalli, Syekh Daud Petani, Syekh Qadir Al-Jailani. Apa ni? Qadir apa? Syekh Qadir apa? Ingat kita. Tak. Maknanya hak kita lama lah. Tak. Mudah-mudahan ulama-ulama sani walaupun kita kata tak kenal dengan dia. Tak. Tapi mana ulama sani boleh, maknanya boleh ambil kita sani sebagai anak murid. Sebab guru ataupun ulama dia boleh syafaat pada anak-anak murid dia. Sebab tu kata ulama, mudah-mudahan dengan kita duk belajar kita lama tu lah. Tak. Syekh Qadir Al-Mandiri, Syekh Al-Mandiri, Syekh Daud Petani, banyak kau kan? Kita lama-lama kita belajar tu mudah-mudahan lah. Tak okeylah maknanya orang-orang lama saat ni ataupun ulama-ulama saat ni kita kata sudah mestinya banding dengan kita, dia lebih layak untuk masuk syurga. Maka dengan kita duk belajar kitab dia saat ni, mudah-mudahan akan ada pertalian di antara guru dengan murid, yang mana guru boleh memberi syafaat kepada anak murid. Itulah kita berharap mudah-mudahan. Syafaat yang ketiga diberi pada Nabi ialah untuk nak memasukkan orang Islam yang berada dalam apa? Dalam neraka dah. Tak. Yang pertama syafaat kubra, yang kedua masuk dalam syurga orang Islam tanpa kena hisab, tanpa kena cara. Yang ketiga kawan tu layak dah memang kena dalam neraka dah kawan tu. Maka Nabi boleh guna syafaat dia sana, boleh ambil dalam
recommend nama lah, bukan Nabi pergi ambil. Nabi recommend nama pada Allah Ta'ala untuk nak ambil kawan tu dalam neraka, masuk dalam syurga. Boleh. Nabi kita boleh recommend begitu. Yang keempat, kata ulama, ialah menaik darjat orang dalam syurga. Tak. Setiap ahli syurga saat ni kita kata ada darjat masing-masing, ada tinggi, ada rendah dan sebagainya, bergantung kepada amalan kita atas dunia ni. Sehingga bila Nabi pergi Isra' Mi'raj, Nabi Ibrahim tak pesan kepada Nabi kita supaya pesan pada kita ni, syurga tu kosong, tak kena zikir lah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, untuk tanah pohon dalam syurga. Tak, maknanya semua saat ni bergantung kepada amalan. Maka Nabi boleh doa pada Ta'ala untuk diberi tingkatan yang paling tinggi kepada orang yang mana duduk dalam syurga dah. Kalau itu dalam syurga dah, maka Nabi boleh doa syafaat pada Ta'ala, minta, ya Allah, tinggilah orang ni ya Allah di tingkat yang tertinggi. Contohlah tu. Nabi sahaja yang boleh doa begitu. Yang ketiga, yang kelima, yang apa dia? Yang kelima, keempat. Yang pertama syafaat kubra, yang kedua memasukkan orang Islam tanpa hisab, yang ketiga orang duduk dalam apa? Dalam neraka, masuk dalam syurga. Yang keempat sana naik darjat dalam syurga. Yang kelima, sudah kerja kan ni? Yang kelima, apa ni? Ingat kita. Sama juga. Tak ingat tu. Kita pergi yang kena dulu. Yang kena syafaat untuk nak meringatkan orang kafir yang kena hisab dalam neraka. Nabi kita boleh. Siapa dia? Seorang sahaja yang Allah Ta'ala terima syafaat untuk nak meringatkan penyesal yang kena pada orang kafir dalam neraka. Siapa dia? Pok darah Nabi. Nama dia Abu Talib. Sebab Abu Talib ni orang yang banyak berjasa pada Nabi. Cuma innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Bila masa Abu Talib sani no mati dak minta Nabi pergi, mungkin ngakulah, dak ngucaplah, kita kata dak ngucaplah ngakulah la ilaha illallah wa anna nabiyya Muhammadur Rasulullah. Dia suruh Nabi Nabi Muhammad sani Abu Talib ngakulah dia ni sebagai pesuruh Allah, Nabi kita tu. Tapi tak say, wahai Muhammad, kalaulah aku takut, kalau aku sani tak takut, kawan-kawan aku sani, anak buah aku kata kat aku, dia ikut Muhammad tu. Tak, aku takut kata ya benarnya. Maka dia pun tak say mengucap, lah kita senang bahasa kita kan. Tak say nak mengikut Nabi. Maka mati dalam keadaan tidak beriman. Nabi sedih lah sebab Pak Dago dia orang yang paling banyak menolong dia. Tak ada lah. Bila kafir no kata-kata no buat gapo-gapo kau Nabi sani, dia orang duk mikir kau Pak Dago dia tu lah. Duk malu kau Pak Dago Nabi sani Abu Talib. Tapi itulah maknanya Allah Ta'ala sendiri dah. Innaka la tahdi, maknanya wahai Muhammad, mu hanya boleh kita kata ajak sahaja, tapi hidayah ni tetap pada aku. Siapa aku boleh hidayah pada siapa yang aku hendak. Maka sedih Nabi sani. Maka sebab pengebanan pertolongan yang dibuat oleh Abu Talib, maka di sani Nabi boleh doa pada dia untuk meringatkan penyelesaian di neraka dengan dipakaikan kasut daripada neraka. Pakar tu gelgok otak. Itulah seksa yang paling ringan dalam neraka. Itulah. Apa tu hal lain tu? Wallahu a'lam setahu mana dari segi azab tak tahulah kita. Tak. Cuma yang kelima kita tak ingat. Tak, yang kelima tu. Tak ingat dari segi syafaat yang Nabi boleh beri kepada kita sebagai umat dia ni. Maka tak dapat tidaklah. Adik kita saat ni kena banyak, kita kata paling kurang banyak
selawat. Nabi kata orang yang tidak selawat pada aku bila nama aku disebut, tu orang bakhil. Kena ingat, kalau kita bakhil ni dengan Nabi, maka tidak mustahil Nabi akan bakhil dengan kita di akhirat. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, barang siapa menjawab azan time untuk bila bel, barang siapa yang menjawab azan time untuk bila bel, maka orang ni akan tersenara di kalangan orang-orang yang akan mendapat syafaat aku. Nabi kata paling kurang kita malas nak buat apa pun, bila orang bel tu jawablah, tolong jawablah bel tu. Sebab orang yang jawab bel bila azan tu ada soal ni. Mana Nabi kata orang ni akan tersenara di kalangan orang-orang yang akan mendapat syafaat aku di akhirat, pada mahsyar. Besarnya kita kata dari segi pertolongan Nabi pada kita. Mudah-mudahanlah kita berharap Nabi sani kenal kita, Nabi sani ingat kita, Nabi sani share kita. Mudah-mudahanlah. Mudah-mudahan kita sani akan mendapat kita kata pertolongan lah. Memanglah kita kata hak akhir tu tak ada siapa boleh tahu hak akhir tu. Kemungkinan lah ni kita kata kita beriman, tapi hak akhir tu sudah pasti hanya Ta'ala sahaja yang mengetahui. Mana kita tahu? Apa kita dengar dalam cerita, kerja dia sebagai pelacur, tapi ditolong satu ekor anjing, minum ke anjing, maka Ta'ala tak tengok pada kerja pelacur dia, tapi tak tengok pada muasyarah dia atau hubungan dia dengan binatang tu, maka ahli syurga. Tapi sebaliknya seorang ahli ibadat, serabut kucing dia duduk belik kaki nak semayang tak boleh, nak ibadat lah, nak zikir apa tak boleh, kurus kucing duk zub dengan ibadat dia tu, mampu kerah kucing dalam saji dia kira lah kurung mana pun tak ingat nak makan kucing, mampu kerah kucing. Maka Ta'ala tak tengok pada ibadat yang kita buat, Ta'ala tengok pada aniaya kita pada binatang. Maka ahli neraka orang sani. Maka ke mana hala tuju kita sani? Maka terdapat tidak kita buat sani ikut law lah, kita kata ikut law Quran dan juga sunnah. Mudah-mudahan akan adalah pandangan rahmat Allah Ta'ala untuk nak masuk ke sana dalam syurga dengan rahmat dia, bukan masuk syurga dengan amalan kita. Dalam kitab Ya'ihatul Lab kadangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, satu orang yang banyak ni bukan zaman lah ni, zaman dululah. Satu orang ahli ibadat, dia kuat ibadat lah kita kata. Maka bila balik di akhirat, Ta'ala kata, wahai hamba-Ku, masuklah Musa ni dalam syurga dengan rahmat aku. Itu tak say ya Allah, aku nak masuk syurga dengan amalan aku ya Allah. Dia kata. Tak kata apa, kita timbang. Maka ambillah amalan dia sebelah dacing, timbang dengan nikmat mata sebutir baru. Nikmat mata sebelah ambil tok terdacing, maka takdir Ta'ala berat nikmat mata lagi berbanding dengan amalan kebaikan yang dia buat. Maka ke mana hal tujuan amalan kita ni? Kita buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, mudah-mudahan akan dapat menarik rahmat Ta'ala untuk masukkan kita dalam syurga dia dengan rahmat dia. Tu sahaja kita buat tu. Bukan kata dengan kita buat sani boleh menjamin, tak. Cuma bila ikut apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, mudah-mudahan dapat menarik rahmat. Tu sahaja mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah. Tak, memang gitu. Maknanya walaupun kita kata dari segi amalan saat ni berat, amalan dosa dia tu, maka tidak mustahil bagi Allah Ta'ala bila balik di akhirat, lepas timbang dah ni berat ke arah kejahatan dah, memang ahli neraka dah, tapi Allah Ta'ala boleh memberi pengampunan dengan rahmat dia, kuasa itu dia untuk ambil orang ni masuk dalam syurga tanpa hisab. Tak boleh gitu. Cuma bagi pendapat pegangan ahli sunnah wal jamaah, tiada siapa boleh menjamin dia yang betul. Kita yang betul, tak ada orang boleh jamin hak benar. Memang Allah boleh buat gitu. Tapi siapa dia boleh jamin orang tu yang betul? Yang mana kita buat kejahatan, apa-apa Ta'ala memberi pengampunan. Siapa dia boleh jamin? Dalam pendapat kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, tak ada orang boleh jamin, maka terdapat tidak kita kena ambil pada jalan keadilan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Buat kejahatan, buat kebaikan bersaudara akan dibalas bersaudara. Buat kejahatan bersaudara akan dibalas dengan kejahatan bersaudara. Bila kita ikut jalan keadilan, maka sudah pasti kita buat akan kebaikan. Dari segi keadilannya, kita akan dibalas dengan kebaikan. Cuma adalah kita kata, dari segi jalan-jalan, ada beberapa orang alim yang sebelum ni, yang mana Allah Ta'ala pesok ke hati dia sebelum dia meninggal. Contohnya, Syekh Bersisa. Contohnya, Bal'am Barura. Itu maknanya orang-orang hebat tu. Anak murid dulu-dulu tu. Tapi dengan sebab kita kata, Allah Ta'ala tunjuk sebagai peringatan pada kita, orang yang takabur, orang yang maknanya tak mensyukuri nikmat saat ni, Allah Ta'ala boleh pesong ke hati dia. Maka walaupun kita kata seorang ulama yang hebat, tapi boleh terpesong dengan ajakan syaitan, mati dalam kita tidak beriman. Itu maknanya, itu takdir Allah Ta'ala dah tu. Cuma kita berharap, kita saat ni, perekat kita orang biasa, mudah-mudahan kita buat apa yang disuruh, tinggal apa yang lagi, itulah jalan yang terbaiknya supaya kita saat ni dapat kebaikan dari segi pandangan rahmat Allah Ta'ala untuk masukkan kita dalam syurga dia dengan rahmat dia. Itulah kita berharapnya, mudah-mudahan. Maka kita ambillah kebaikan dari segi bulan Rabiul Awal ni, bulan Maulud ni, mudah-mudahan kita banyaklah saat ni kita berzikir ataupun banyaklah berselawat pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Nabi akan tolong kita, beri syafaat pada kita di akhirat. Di samping kita mengharapkan rahmat pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan kita di akhirat dengan pancaroba azab dan sebagainya tu. Mudah-mudahanlah yang terbaik itu daripada Allah Ta'ala atau malaikat kita lah tu. Mudah-mudahanlah sudah dengan tasbih kifara subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.